Kalau kita tengok macam sekarang ni, bangunan lah macam rumah sekarang, sebabnya satu daripada segi teknologi kita, daripada segi tukang kita, dan daripada segi bahan kita yang ada tu adalah bahan terkini. Jadi banyak generasi kita kata designer, arkitek maupun pelajar-pelajar yang belajar tentang bidang yang berkaitan dengan seni dan seni lukis serta seni bina, tak tahu tentang keistimewaan, kelebihan, apa dia uniknya tentang bangunan tradisional ni. Macam kalau kita tengok dekat rumah Melayu sekarang, kita ada elemen misalnya ukiran. Jadi ukiran tu bukan saja sebagai satu sumber hiasan yang cantik pada bangunan, tapi kita kena tengok daripada sudut function dia yang asas. Sebab yang pertama sekali adalah daripada segi keselesaan penghuni di dalam rumah, sebabnya ukiran tu berlubang yang kita panggil tembok tembus untuk pengaliran udara yang sempurna. Jadi kalau rumah tu di siang hari, di malam hari, waktu cuaca panas ataupun cuaca hujan yang kita kena tutup tingkap kita dan sebagainya, ukiran tu sentiasa mengalirkan udara. Selain daripada yang besarnya adalah daripada tingkap dan pintu, tapi ukiran tu membantu jadi keselesaan kita. Sama ada tahap lantai, tahap tengah ataupun tahap tinggi. Sebab kalau kita tengok tahap lantai, kita ada tingkap yang labuh sampai bawah. Tahap tengah kita ada tingkap yang memang ada berlubang kadang-kadang kat bawah ataupun dinding yang ada ukiran dan sebagainya. Dan tahap tinggi kita ada jala. Dia panggil jala kat sini untuk pengudaraan. Dan rumah Melayu pula ditinggikan. Bila ditinggikan, memang ada sentiasa pengudaraan yang pergi balik di bawah rumah. Jadi rumah tu jadi selesa. Lebih-lebih lagi sejuk kalau musim-musim yang tertentu. Okey, itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok ukiran tu sebenarnya dia membantu daripada segi pencahayaan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buka tingkap, tambah-tambah pantai timur ni bila musim panas terlalu terang sangat. Jadi dia kadang-kadang kurang selesa pada kita. Kalau kita ada dinding pula, benda tu terlalu gelap, sebab kalau cengal ni, dia punya dinding ni memang hitam biasanya. Jadi interior tu jadi gelap. Jadi bila ada satu terang dan satu gelap, mata kita tak selesa. Jadi itulah fungsi ukiran, dia mengimbangkan antara yang terlalu terang dan terlalu gelap tu dengan lubang-lubang yang cantik. Sebab tu kalau kita tengok ukiran, memang kalau daripada cantiknya di siang hari daripada dalam ke luar, dan malam hari daripada luar ke dalam. Sebab dia ada siluet ukiran tu kan. Itu yang kedua. Lepas tu kalau kita tengok ketiga tu, sebenarnya ukiran ni dia memberi satu peringatan pada kita tentang pencipta kita, tentang ilahi. Sebab ukiran ni ada yang berayat yang kita letakkan di kedudukan-kedudukan yang tertentu. Lepas tu dia sebagai reminder, dia selalu mengingatkan kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ayat tu ada dekat entrance, maknanya mendoakan keselamatan tuan rumah sentiasa kalau kita baca ayat tu, ataupun menjauhkan daripada segala bencana dan sebagainya. Jadi sentiasa penghuni rumah tu didoakan kalau kita tengok dengan adanya ayat-ayat dekat situ. Dan kedudukan ayat tu tak boleh pula diletakkan di tahap rendah ataupun di mana-mana saja. Dia ada tempat-tempat placement yang tertentu lah. Jadi itu kalau kita tengok dia istimewa dia. Ayat dengan khat dan ukiran sekali. Dia kombinasi lah kalau kita tengok. Dan kalau kita tengok ukiran yang cantik-cantik tu, dia rumah tertentu saja. Misalnya di bahagian rumah ibu. Sebab tu istimewanya rumah ibu. Kenapa kedudukan nama pun ibu kepada segala rumah-rumah yang ada. Jadi kita tengok keistimewaan dia letakkan. Dah dididik secara tersirat. Kalau kita tengok ibu tu pentingnya kekuatan ibu. Kita ibu peranan rumah ibu tu. Jadi kita letak yang paling indah, kita letak benda yang istimewa kat situ, dan dia untuk keluarga sahaja. Okey, jadi itu kita kata peranan ukiran tu daripada segi konteks dia yang mana penting pemilihan dia. Lepas tu yang last sekali tu memanglah sebab bila ada ukiran dia jadi indah. Sebab banyak elemen pada bangunan tu yang elemental kita kata boleh digunakan pada ukiran. Ukiran bukan pada panel dinding saja.
di luar sebagai kulit, dia boleh pada pemelih, dia boleh pada tebal layar dia, dia boleh dibuat buah butung larik pada tunjuk langit dia, dia boleh dihias pada peringkat jejala tadi, pada pintu, pada dinding sebagainya. Jadi itu kesan dia adalah satu imej yang mana mengamalkan penghasilan menggunakan tangan ni kepada satu binaan. Jadi binaan tu dihasilkan oleh tangan dalam bentuk yang daripada yang sekasar-kasar benda kepada sehalus-halus benda. Jadi dia punya variation tu ada. Tapi kalau kita tengok yang sekarang ni, kebanyakan yang halus-halus tu dibuat oleh mesin. Kita apply je kepada bangunan tu, kita kata. Jadi itu kata jiwa tu lah, the soul is not involved dalam kita kata penghasilan sesuatu rumah tu. Bila kita tidak melibatkan jiwa dalam penghayatan kita, itu yang kita tengok nampak superficial, nampak kat luaran aja, dia separuh ajalah, half effort lah kita katakan. Jadi itu yang kita kata kenapa kita kata rumah dulu-dulu macam dia ada semangat, kenapa dulu-dulu dah lama pun kita kata ada macam berpenghuni, sebab bukan kita saja suka duduk kat rumah dulu, serangga, burung pun suka, dan lebih-lebih lagi kita kata ada unsur-unsur yang gaib yang kita tak nampak pun bersama-sama. Jadi penghuni dia ramai, manfaat di satu binaan tu pada ramai.